لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Alright. So, hari Senin hari tu kita dah post dah video kita dengan selebriti yang korang duk minta. Abang Acap, di manakah selebriti? Kita dah bagi dah Nami. So yang mana belum tengok, korang boleh tengok orang kata apa, video saya dengan Nami. Alright. So, untuk hari ni kita nak cerita pasal extra. Sebelum saya nak start cerita ni, saya nak cakap sekali lagi lah kepada korang-korang yang ada komen-komen dekat video saya dekat YouTube. Saya nak ucapkan terima kasih. Tapi kalau korang nampak ada yang reply komen tu and muka saya yang suruh check Telegram dan sebagainya, jangan layan. Benda tu semua scam belaka. Okay? Alright. So kita akan ke video. Kita akan cerita pasal cam. Tapi kita akan ulah je lagi lah. Alright. So jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification guys. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Alright guys, untuk cerita yang pertama kita nak cerita pasal Anik. Bab camp ni, Acap dulu masa sekolah cukup main suka lagi camp ni. Tak kisahlah apa-apa camp pun kan. Kalau kita tengok High Council ada camp bulan madu. So kita nak cerita pasal camp. Kali ni cerita pasal Anik ni, dia kisah tentang biasalah kalau kita camp kan kita ada orang-orang yang jaga kita atau lebih dikenali sebagai VC lah. Dia ni dah habis sekolah. Dia ni merupakan seorang pelajar yang masih yang sekolah dekat sekolah tu, and dia dah habis sekolah umur 18. And dia ni dipanggil oleh persekutuan persatuan tu untuk jadi VC lah, antara dia punya ketua VC dekat kawasan itu. And untuk biasalah budak-budak yang jiwa persatuan ni lepas sekolah pun dia nak ambil berat lagi pasal persatuan tu. So dia ni antara ni lah. Alright. So Anik ni pun bersetuju bila dia dapat orang kata apa, invitation daripada kawan-kawan yang masih ada, junior-junior yang masih ada, untuk dia join camp untuk kali ini. Tapi dia tak expect pula benda yang bukan-bukan ni akan terjadi kepada dia. Alright. So menurut Anik, ini bukan kali pertama bang saya join camp ni. Daripada saya junior sampai ke senior, boleh kata setiap tahun saya join camp ini sebagai peserta maupun sebagai VC. Lepas saya diajar, of course saya akan kata setuju, sebab saya memang suka untuk meneroka hutan dan orang kata aktiviti-aktiviti ketika di dalam camp. Sama je lah macam saya pun sama juga. Saya suka juga. So kepada siapa-siapa organizer yang tengah cari VC yang nak buat camp, boleh roger saya. Saya suka nak buat benda tu. Alright. So cerita dia, kami berkumpul semuanya pukul 2 petang dekat sekolah bang. Dan kita orang dijangkakan tiba di kawasan tersebut lebih kurang 1.5 jam, 3.30 ke 4 macam tu lah ikut trafik. Dan kita orang naik bas sekolah bang. Manakala saya juga, walaupun saya ni dah habis sekolah, saya ikut je trip daripada sekolah. Sebab ikut kan boleh je saya naik kereta sampai sana lebih selesa. Tapi saya memang nak ikut diorang lah. So kita orang pun naik satu bas, bergerak ke kawasan tersebut. Dan sampai je kawasan tersebut bang, kita orang turun apa semua, dan kita orang angkat lah barang-barang yang ada dekat situ kan. Dah masuk. Lepas tu kita jumpa dengan seorang ni, nama dia Pak Dolah. Pak Dolah ni merupakan macam ranger lah dekat kawasan hutan tersebut. And dia bagilah semua orang kata petunjuk arah. Dia kata kalau kat pokok ni ada tanda ini, tanda itu. Kalau kata rasa sesat ke, jangan panik dan sebagainya. So kita orang dah dengar introduction daripada Pak Dolah. Kita orang pun masuk ke campsite. Okay, sampai dekat campsite kita ni, first kali kita orang akan berkumpul untuk buat checklist lah. Kita check nama semua. And total pada hari tu Abang Acap ada 35 orang, termasuk 5 orang guru. So maknanya ada 30 murid kat situ and ada 5 orang cikgu. Tapi bukan 5 cikgu ni stay. Yang stay 2 sahaja. Yang 3 ni cuma menghantar dekat situ and then dia pergi tempat lain. Macam tu lah lebih kurang. So ada 12 spesi Cap dekat kawasan tersebut, termasuk saya lah untuk in charge mereka-mereka yang ada ni. Bukan senang nak jaga 30 orang tu kan. Nak diorang yang meningkat naik umur semua form 4, form 5 waktu tu. Okay.
Lepas je kita orang dah buat semua tanda kehadiran dan sebagainya, mulalah sesi ice breaking. Okey, masa sesi ice breaking ni Abang Cap, waktu tu dah pukul 6 petang lebih. So kita orang pun tak nak lah panjang-panjang. Kita orang buat ice breaking tu singkat gila. Tapi masa berlakunya sesi ice breaking ni, diorang ni nampak macam gugup semacam. Tak tahu kenapa. Padahal ini bukan camp tentera atau camp yang serius. Ini camp yang santai. Tapi kebanyakan daripada mereka macam, faham tak? Dia macam nak bercakap tapi mata mendilau. Macam tu lah lebih kurang. So kita orang as a FAC perasan benda tu. And kita orang nasihatkan pada diorang supaya jangan panik and jangan takut dengan apa yang ada. Okay, Habis je ice breaking, kita orang semua pasang kemah. Masa pasang kemah tu, ada seorang daripada mereka ni datang kat saya. Dia mengadu, "Bang, saya nak tanya bang, kalau kata kemah kita ni, kita nak cari barang-barang kat area-area sini, boleh ke bang?" Boleh, tapi jangan salah ambil. Tapi kalau yang lebih bagusnya bagi tahu kita orang lah. Kalau nak ambil tu. Okey. So budak tu pun patah balik. Saya pun balik kan. Dia orang pakai pasang kemah pakai kayu ke? Biasa kan kemah kan dah ada batang besi dia. Apa yang tak cukupnya waktu tu. So saya macam okey lah, saya buat tak tahu je. Budak tu pun budak tu pun gerak pergi kat campsite dia. Dan saya pun habiskan tugas saya macam biasa. Okey, lepas di maghrib kita orang berkumpul untuk bagi introduction kepada mereka-mereka yang ada ni. Okey, dah jadi trend sekolah kita orang akan ada passcode untuk bercakap dengan face-to-face untuk menentukan yang mereka ni adalah peserta yang betul-betul ada kat situ. Korang faham-faham je lah. So passcode dia juga JUGA. So 30 orang ni sahaja yang akan cakap dengan face benda tu. Contoh macam, "Abang, saya nak pergi toilet lah." Juga. Contoh, nampak macam kelakar tapi itulah dia. Lepas tu macam okay, fine, semua orang dah faham dan sebagainya. Bermulalah aktiviti yang pertama. So diorang buat kerja. Tiba-tiba waktu tu ada seorang daripada mereka ni datang kat saya dalam keadaan yang sangat-sangat gopoh. Which is budak yang datang ni adalah budak yang tadi yang tanya saya pasal kayu tu. So saya macam dah perasan lah budak ni. "Bang, saya nak pergi toilet bang. Boleh bawa tak saya pergi toilet belakang sana?" Nak buat apa pergi belakang sana? Toilet sini dekat. "Alah tak nak lah bang. Petang tadi saya dah pergi toilet tu. Kotor, busuk. Saya nak pergi belakang sana." "Toilet belakang sana tu jauh lah. Tak payah mengada-ngada. Kita pergi sini je." "Alah boleh lah bang. Kita pergi belakang sana." Yelah. Kau ni mengada lah." So saya tak fikir banyak. Saya pun angkat budak tu. Bukan angkat lah. Bawa lah budak tu pergi ke toilet belah belakang sana. Alright. So saya kata dengan dia, "Kau jangan lama-lama kat dalam tu. Aku tunggu kat luar ni. Dah sudah tunggu keluar." "Okey bang, okey." So budak tu pun masuk ke dalam. Dan aku pun tunggu dekat luar. Waktu aku tunggu kat luar tu aku macam tak tahulah kenapa, perasaan ke kan, dia ada rasa yang tak sedap dekat dalam ni. Macam tak sedap. And kau rasa macam suasana ataupun vibe tu macam tak best tau. Tapi aku buat tak tahulah. Aku sandar. Aku macam aku bersiul waktu tu. And waktu aku bersiul tu, aku tak tahulah benda ni betul ke tidak ke. Sepanjang aku bersiul tu aku rasa bunyi siulan aku tu kuat gila. And bila aku dengar benda tu macam pelik, aku stop untuk bersiul. Dia macam cara tiba-tiba. Tapi apa yang menakutkan aku waktu tu bunyi siulan aku tu bersambung. Aku dah stop ni, tapi bunyi tu bersambung. Waktu tu aku dah seram dah. Aku dah mengemang dah. Aku cakap, "Dek, cepat sikit. Kalau lama-lama buat apa dalam tu?" Tapi budak kat dalam tu tak menyahut. So aku pun buat tak tahu lah. Aku pun orang kata apa, duduk kat luar tu termenung sambil tengok dia orang yang dekat campsite tu tengah buat kerja dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang budak datang ke arah aku. "Bang, saya nak masuk toilet boleh bang?" "Boleh, masuk lah." "Kau daripada mana ni? Asal kau datang seorang-seorang?" Saya daripada campsite tu bang. Saya tak tahan lah. Saya nak masuk dulu boleh tak?" "Boleh, masuk lah." Lepas tu budak tu pun masuk ke dalam toilet tu And bila budak tu dah masuk, aku pun toleh lah ke arah belakang toilet tu. And bila bila budak tu dah masuk guys, aku pun tolehkan kepala aku tu ke arah toilet tu. And bila aku toleh waktu tu aku terperasan budak yang aku bawa tu tadi tengah berdiri dekat hujung toilet tu. Aku macam ni apa hal pula budak ni macam ni. Aduh, jangan buat pasal.
ini bukan dia ni. Dalam hati tu dah cakap kan. So aku pun beranikan diri lah. Kau buat apa kacau budak tu kat situ? Kau keluar sekarang. Kau jangan nak main-main dengan aku tau. Aku cakap macam tu cap waktu tu. And bila aku tengah cakap waktu tu cap, tiba-tiba aku terdengar bunyi pintu bilik air ni dibuka. And budak yang aku bawa mula-mula tu tadi cap keluar depan aku. Aku macam okay. So aku pun bawa budak tu keluar. Kau tunggu sini. Kau jangan pergi mana-mana. Kau tunggu sini. So aku masuk balik dalam toilet tu cap. Bila aku masuk balik dalam toilet tu, aku cakap dengan benda tu, aku cakap sekali lagi dengan kau ni, kat mana pun kau kat sini, kita orang tak kacau kau. Kau jangan kacau kita orang, okay? Budak yang aku cakap dekat tepi tu tadi cap, dia dah tak ada dah masa aku masuk dalam toilet tu. Tapi aku rasa dia memang masih ada dekat kawasan tu. And masa aku tengah bercakap tadi tu, pintu bilik air belakang ni terbuka. And budak nombor 2 datang kat aku tu pun keluar. Dia pun tanya aku, "Bang, abang cakap dengan siapa tadi?" Tak ada apa lah. Kau pergi balik campsite. Tak ada. Kau tunggu kat luar. Tu kat luar tu ada budak tu seorang. Kau keluar, aku tunggu sana lah. Okay. Ingat aku tak kacau kau, jangan kacau aku. So waktu aku dah habis cakap macam tu, aku pun keluar daripada toilet tu cap. And bila aku keluar daripada toilet tu, yang aku nampak dekat depan aku tu hanya ada seorang budak. Lepas aku tanya dia, mana budak lagi seorang tu? Budak mana bang? Tadi budak yang aku suruh dia tunggu dengan kau kat luar ni. Mana ada siapa-siapa keluar bang? Kau biar betul kau ni. Tadi aku ada suruh budak tu keluar. Kau tak nampak ke? Tak ada bang. Tak apa lah. Dah, jom lah, jalan. Jom. So aku pun waktu tu macam dah tak sedap hati. Aku pun bergerak daripada toilet tu. Aku turun ke bawah cap. So biasa aku turun ke bawah tu, budak tu macam aku dengar lah budak tu ikut aku daripada belakang. Sebab aku dengar tapak kaki tu kan. And waktu tu aku toleh kat budak tu, "Kau betul tak nampak budak tu?" "Tak ada bang, tak ada, serius tak ada." "Abang nampak siapa ni?" Manalah aku tahu, pasal aku tanya kau." "Tak tahulah bang, saya tak nampak." Yelah tak apalah. Aku pun pusing balik and turun ke bawah. And waktu aku turun ke bawah tu cap, aku terdengar budak belakang ni bertanya kepada aku, Bang, abang tak nak tanya saya paskod ke bang?" Tanpa melihat dia cap, aku sambil menurun ke bawah tu, aku cakap lah, "Apa paskod kau?" Aku turun bawah. "Apa paskod kau?" "Apa cap?" Aku toleh ke belakang cap. Budak tu dah tak ada cap. Waktu tu aku macam, apa benda ni sia? Aku pun mencepatkan langkah aku. And waktu aku mempercepatkan langkah aku tu cap, aku masih terdengar cap, kat belakang aku tu ada tapak kaki lagi berjalan. Tapi aku macam, orang kata apa, waktu tu seram memang dah tahap maksima. Aku pun lari turun ke bawah and pergi ke campsite. Aku pergi lah tanya versi yang lain. Waktu tu dia orang masih lagi dekat situ lah. Aku tanya, budak yang petang tadi minta kayu dengan aku tu mana? Budak minta kayu yang mana? Itulah yang depan kau tu tadi. Yang mana? Lantak lah. So aku pun berjalan ke arah budak-budak yang tengah buat aktiviti tu cap. Aku cari seorang-seorang cap. Tak ada langsung cap muka budak tu. Aku dah macam ni apa benda ni sia? Lepas tu aku kumpulkan semua tu balik. Aku baca nama diorang satu-satu untuk aku cam muka diorang satu-satu. And ternyata cap, waktu tu memang tak ada pun budak yang aku bawa tu di kalangan mereka. Apatah lagi budak yang second masuk toilet dengan aku tu. Waktu tu memang aku terdiam lah satu malam tu. Budak-budak Faisi yang lain pun tanya aku apa benda yang terjadi. Aku tak cerita sangat sebab aku tak nak diorang takut. And besok harinya aku ambil keputusan untuk tarik diri daripada camp tersebut. Dan aku balik rumah lah. Demam jugalah 2 hari. Tapi tak ada apa-apa yang buruk berlaku. So itulah dia guys, cerita daripada Anik kepada kita. Kenapa aku letak benda dekat extra? Sebab aku rasa cerita dia macam panjang sikit. Perjalanan dia agak jauh. So that's why aku rasa extra is the best place to him. Ya, macam tu. Aku nak reject tapi bagi aku story dia cool juga lah. Alright guys, so itu dah dia cerita yang pertama. Okay, cerita yang kedua ni dia pretty straightforward juga. Okay, aku akan cerita dengan korang. Cerita yang kedua ni pasal seorang budak ni.
Dia ni merupakan dia macam apa dah, orang kata bukan agensi, apa nama tu, biro makanan. Dia ni in charge makanan untuk satu camp ni. Dia kata waktu ni Cap, benda ni berlaku dengan tiba-tiba dan dia mengundang panik jugalah untuk semua orang yang ada kat sana. Okey, cerita dia Cap, aku ditugaskan untuk pergi ambil makan tengah hari daripada sebuah orang kata apa, catering, satu catering ni lah yang dia orang dah order semua. And yalah, macam biasalah, kita orang ada camp dekat sekolah tau Cap. Kita orang ada camp dekat sekolah yang bermula daripada semalam, petang, and bermula ke hari ni dan juga besok, 3 hari lah. So waktu hari kedua tu, tengah hari, aku ingat lagi, aku ambil makanan daripada sebuah van ni yang datang daripada catering apa semua. Aku angkat dengan biro yang lain, dan aku letak dekat belakang kantin. Sementara nak tunggu pukul 1 waktu diorang makan. So aku pun letak dekat belakang Cap. Waktu aku letak kat belakang tu, kawasan tu memang orang kata kawasan yang selalu kita orang letak makanan lah pun. Tak ada apa-apa yang pelik lah. Okay, lepas dia letak makanan, aku pun pergi ke depan untuk join aktiviti diorang yang lain. Okay, dah habis tu Cap, aku pun pergi ke belakang and aku keluarkan makanan-makanan yang ada. And diorang makan macam biasa, tak ada apa benda yang pelik. Cuma selepas je makan tu, kita orang solat Zuhur waktu tu. Kita orang solat Zuhur. And lepas daripada solat Zuhur tu Cap, seorang demi seorang daripada mereka ni kelihatan lemau. Badan ni macam letih, nampak macam tak bermaya lah. Padahal awal-awal tadi diorang nampak macam orang kata apa, energetik, aktif sangat-sangat lah. Tapi bila dah macam ni, dia jadi macam budak ni apa hal pula kan, diorang jadi lembik, tak bermaya apa semua. So aku macam pelik lah. Sampai kita orang terpaksa tangguh Cap aktiviti pukul 3 petang pada waktu tu. Disebabkan kondisi budak-budak ni tak okey. Semua orang dalam surau Cap waktu tu. Dan salah seorang daripada kita orang ni pun, dia tahulah pasal-pasal benda-benda yang mistik ni kan. So dia kata dengan aku, tengah hari tadi dia makan apa? Ada lauk catering tu. Semua makan ke? Rasanya semua makan lah. Boleh tak saya cek lauk catering yang awak bawa tadi? Dekat mana kawasan awak simpan semua? Boleh. Dekat belakang kantin tu. Jom kita pergi. So saya pun bawa mamat yang tahu pasal benda-benda lah ni ke arah situ Cap. So bila saya bawa ke arah pintu bilik yang saya simpan makanan tu, bila sampai dekat situ Cap, pintu tu memang tak berkunci pun. Sebelum tadi saya masuk memang senang. Tapi kali ni pintu itu dikunci daripada dalam. Maknanya nak buka tombol tu tak boleh. Kita orang try so hard waktu tu. Memang dahsyat gila lah. Cuba tolak, tendang, semua tak berjaya Cap. Kita pusing tombol tu sampai tombol tu pun dah tercabut Cap. Macam ada benda dekat dalam tu. So ustaz tu kata, betul ke awak simpan makanan dalam ni? Kenapa susah sangat nak masuk? Tak ada ustaz, pintu ni memang tak kunci. Saya memang biarkan benda ni kat sini, sebab tu saya tak kunci. Awak biar betul, ni tak boleh buka langsung ni. Ya ustaz, kita dah try daripada tadi dah pun kan. Tak apa, saya cuba. So ustaz tu pun baca lah, Auzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia cuba, masih lagi gagal guys pada waktu itu. So kita orang pun tak ada alternatif lain. Kita orang pun patah balik ke surau untuk tengok budak-budak tu tadi. Alright, sampai je dekat surau, kita orang tengok budak-budak tu dah tersandar, terbaring dan sebagainya. And kita orang kumpulkan mereka ni. Mereka ada dalam 22 orang macam tu. And kita orang baringkan dekat tengah-tengah tu Cap. Waktu tu suasana tu nampak seram gila. Sebab mereka ni dibaringkan dalam keadaan macam ada 22 jenazah dekat situ Cap. Kau boleh bayangkan kawasan tu macam mana? Kat surau tu, diorang baring, semua diorang letak macam ni, kiam kan. Tu ustaz kata, benda ni besar ni. Saya rasa awak ada bagi salah makan ni. Aku dah rasa bersalah pula. Aku pergi ambil je makanan yang ustaz tu bagi, yang catering tu bagi. Apa salah aku pula kan? Lepas tu ustaz tu kata, tak apa, awak pergi balik dekat kantin, awak pergi ambil dekat area situ apa-apa barang yang ada. Saya nak botol air dan kalau ada beberapa pun bagus. Okey ustaz, boleh. So aku pun pergi dekat kantin tu balik. And yalah, dekat kantin tu kat tepi tu ada kotak botol air kosong, banyak-banyak yang kita orang dah pakai petang tadi. So bila sampai kat situ Cap, aku terperanjat Cap. Sebab pintu kantin yang aku cakap tadi tu, yang kita orang nak terbuka, tombol dah tercabut semua tu, elok je terbuka macam terbuka sikit lah. Terbuka sikit. Aku macam terbuka sikit. Tadi nak buka susah. So aku panggil lah member aku ni lagi seorang, Amar nama dia. Ma, kenapa? Tengok tu. Wan, tak payah Wan.
tadi tak boleh buka, ni dah boleh buka, ni boleh panggil ustaz ni. Tak apa, kita check dulu. Apa kat dalam pencuri ke apa. Jom. So Amar ni dengan saya pun pergi ke arah pintu tu, dan kita orang pun buka flashlight macam waktu tu. Waktu tu saya macam jengah sikit lah dekat kawasan tu. Dan bila saya jengah macam bilik tu kosong, tak ada apa-apa. So saya pun macam okey lah, saya tolak pintu tu habis-habis untuk memastikan pintu tu terbuka and ustaz tu boleh datang. Okey, waktu saya angkat botol-botol tu cap, saya dengar azan berkumandang, which is azan asar waktu tu berkumandang, and saya rasa kena cepat ni, tak boleh lengah-lengah ni. So saya angkat botol tu pergi ke ustaz tu suruh isi air yang ada dekat masjid tu, isi, ustaz tu baca, and dia gencis kat muka budak-budak ni. And budak-budak ni mula ada yang mengeliat, ada yang menjerit, ada yang menggigil. Memang seram macam situation waktu tu. And saya dah jadi serba salah waktu tu. And baru saya ingat, saya cakap, ustaz, tadi saya pergi kat kantin, pintu tu dah terbuka ustaz. Betul ke? Betul ustaz. So ustaz tu dengan saya berlari cap pergi kantin, and bila saya sampai ke kantin, pintu tu memang terbuka cap. So ustaz tu kata, okey, tak apa, saya masuk ke dalam ni, apa-apa jadi awak bagi tahu saya dekat luar ni. Okey, baik ustaz. So ustaz tu pun masuk, and saya dengar lah ustaz tu baca doa. And bila ustaz tu baca doa, kita orang kat luar ni memang rasa seram sejuk lah, memang dah takut. Tapi cap, tiba-tiba saya terdengar ustaz tu sebut Astaghfirullahalazim. Macam tu. Saya macam apa hal pula? Wan Amar, masuk sekejap. Kenapa ustaz? Kenapa? So saya pun masuk ke dalam tu, and apa yang saya lihat tu memang terperanjat cap. Sebab dekat dalam tu ada 7 bekas makanan yang ada dekat dalam kantin tu. And saya buka semua bekas makanan yang ada tu cap. Itu adalah lauk-lauk pelajar yang tak diusik lagi cap. Faham tak? Nasi penuh lagi, ayam ada lagi, kerang pula, kentang ada lagi, daging ada lagi. Waktu tu memang kita orang semua speechless. Awak bagi dia makan apa tadi? Ustaz, saya memang ambil yang ni ustaz. Habis ni apa ni? Allahu Akbar. So waktu tu kita orang pun berlari balik ke surau, and budak-budak tu orang kata apa, dalam keadaan yang lemah apa semua. Ustaz tu contact member dia yang ada waktu tu, and waktu tu kita orang try deal untuk buat something lah. And Alhamdulillah semua benda going well. Tapi benda tu take time. Sampai sepanjang hari tu punya aktiviti kita orang terpaksa tangguhkan. And apa yang menyeramkan guys, one of them tu waktu tu muntah yang dahsyat gila lah. Muntah yang memang muntah orang kata apa, tak boleh nak hadam lah. Bila seorang tu dah start muntah cap, tiba-tiba bangun lagi 5-6 orang bangun muntah sekali. And sepenuh lah longkang tu dengan muntah-muntah diorang cap. 22 ni muntah dekat situ. And apa yang kita nampak muntah dekat situ, dia macam ada kuning telur, and ada orang kata cecair-cecair hitam, memang busuk gila lah waktu tu. And budak-budak ni pun tombang. Pagi besok tu kita orang jaga dia sampai pagi besok tu. And apa diorang ambil diorang, and kita orang pun jelah benda ni luar kontrol. And masalahnya waktu tu cap, nak basuh longkang tu susah cap, dengan bau busuknya yang busuk gila. And itulah pengalaman yang saya lalu. Saya rasa memang saya tak boleh lupa lah sampai sekarang. 22 orang pelajar tu. So itulah dia guys, kongsian daripada Wan kepada kita. Kepala otak dia, habis dia makan apa tu sial. Kan? Okay guys, so itulah dia cerita untuk camp untuk minggu ni, untuk Seram Extra. So aku harap korang terhibur. Kita akan jumpa di video akan datang guys, InsyaAllah. I see you when I see you. Assalamualaikum semua. By the way, saya nak minta korang doakan lah. Saya besok saya akan bertolak ke Bintulu. So saya harap korang boleh doakan. Saya dekat Sarawak. Mungkin orang Bintulu boleh terserempak sama saya, kita boleh ambil gambar. So InsyaAllah guys, saya ada syuting kat sana 5 hari 6 hari kat situ. And InsyaAllah kita jumpa di video akan datang. Alright, so Assalamualaikum. Ciao.